Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. وحفظ المرسلين وملائكة المقربين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesempatan untuk kita meneruskan lagi kelas kita pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita sambung tajuk yang baru selepas 2 minggu kita bersama dengan Joha. Dah relax sikit 2 minggu, kita masuk topik yang berat sikit lah ya. Tak berat sangat. InsyaAllah kalau kita dah familiar dengan wazan fa'il yang kita bincang sebelum ni, masuk wazan isim ni dia tak jauh, di konsep dia sama lah. Wazan dia beza tapi konsep dia untuk kita faham tu lebih kurang. Okay, tasriful asma'. Bila kita sebut wazan isim ni, kalau istilah yang biasanya digunakan dipanggil tasriful asma'. Tasrif tu maksudnya perubahan kepada wazan sekian lah. Maknanya kata tasrif tu dari sudut makna tasrif tu ialah perubahan. Cuma itu istilah yang biasa digunakan lah untuk sebut tentang wazan isim. Cuma kalau kita sebut wazan isim pun kita faham lah. Jadi kalau nak bahasa ataupun istilah yang standard digunakan adalah tasrif al-asma'. Tasrif tu adalah pecahan. Okey, kalau masih ingat lagi waktu kita buat kelas di Mesir Dr. Rani tu, yang kita dah ceritakan tentang pecahan ilmu bahasa Arab ni ada 2. Pertama ilmu nahu, yang kedua ilmu sorof. Okey, ilmu sorof. Okey, sorof ni lah kekuatan tasrif ni. Tasrif sad rafa ni, tasrif ni merujuk kepada sorof lah. Okey, apa beza nahu dengan sorof? Nahu adalah dari sudut secara umum, secara mudahnya untuk kita bezakan, nahu dia deal dengan baris hujung perkataan. Contohnya saya buat ayat, katakanlah secara mudahnya zahaba Muhammadun, ya. Okey, ilmu nahu dia akan bincangkan baris dal Muhammadun ni, zahaba di atas, Muhammadun ke Muhammadan ke Muhammadin, itu ilmu nahu. Zahaba Muhammadun. Jadi kita tahu berdasarkan ilmu nahu dia membincangkan tentang baris hujung. Manakala ilmu sorof pula, sorof ini dia membincangkan tentang baris-baris kataan itu sendiri. Zahaba Muhammadun. Muhammadun ke Muhammidun ke Muhammad ke, itu semua baris yang dibincangkan ilmu sorof. Ilmu sorof yang membincangkan baris-baris perkataan-perkataan ataupun bentuk kataan itu, ya. Jadi apa yang kita nak bincangkan dalam wazan isim, wazan isim ni adalah ilmu sorof lah sebenarnya. Sebab kita bincangkan wazan, bila kita sebut wazan tu maknanya baris perkataan tu. Baris perkataan tu, baris hujung ni, baris hujung yang ilmu nahu ni, dia hanya boleh kita bincangkan di dalam ayat, ya. Baris hujung Muhammadun, zahaba, baris hujung ni dia hanya kita boleh tentukan baris ni kalau dia berada dalam ayat. Ilmu nahu ni kaitan dengan ayat lah. Kalau ilmu sorof ni kaitan dengan perkataan itu sendiri. Itu secara ringkas lah bincangan ilmu nahu dan juga ilmu sorof. Okey, kita teruskan kepada slide yang berikutnya. Okey, kalau ada apa yang tak faham boleh terus tanya, tak perlu tunggu di hujung, takut tak sampai pula nanti kan. Okey, sekarang ni kita bila kita nak memahami mengenai wazan ni, ataupun sorof ataupun pecahan ni, kita kena faham
dalam bahasa Arab ni, atau kata-kata bahasa Arab ni, ada yang kategori sebagai jamid, ada juga perkataan dikategori sebagai mushtaq. Apa beza jamid dengan mushtaq ni? Jamid ni maksudnya keras, dia pejal, dia tak berubah. Mushtaq dia cair, dia boleh pecah-pecah, dia macam air lah. Bila dia masuk dalam acuan sekian-sekian, jadi bentuk sekian-sekian. Masuk dalam acuan apa-apa acuan jadi bentuk acuan. Kalau katakan masuk dalam acuan yang 4 segi, jadi 4 segi. Acuan bulat jadi bulat. Berbeza dengan jamid, jamid letaklah mana-mana dia akan tetap macam tu je. Jadi perkataan dalam bahasa Arab pun sama. Ada perkataan yang jamid dan ada perkataan yang mushtaq. Dan kebanyakannya mushtaq lah. Yang mushtaq sahaja yang kita boleh bincang, yang kita akan bincang dalam wazan-wazan isim, wazan-wazan fa'al, itu semua tu mushtaq. Maksudnya dia boleh berubah-ubah, boleh pecah-pecah. Jamid ni tak boleh berubah. Contohnya kebiasaannya nama-nama orang lah. Macam nama orang, nama Ibrahim contohnya. Ibrahim dia tidak ada kata dasar Ibrahim, kata dasarnya apa tak ada. Sebab dia memang perkataan macam tu lah, sebiji begitu. Tetapi kataan yang mushtaq ni, contohnya macam Muhammad. Nama Muhammad, Muhammad. Dia ada kata dasar dia. Itu daripada perkataan mim, dal. Jadi Muhammad juga antara perkataan kata dasar yang sama ialah Ahmad, namanya Ahmad. Ataupun Mahmud, Hamid. Itu semua adalah kata dasar kepada, itu adalah pecah-pecahan daripada satu kata dasar yang sama. Ini dipanggil mushtaq. Itu yang terbeza jamid dengan mushtaq. Kenapa kita bincang tentang jamid mushtaq ni? Supaya kita tahu tak semua, bukanlah semuanya ada boleh dipecah-pecahkan. Tapi kebanyakannya adalah perkataannya adalah perkataan yang mushtaq. Kebanyakan perkataan bahasa Arab adalah perkataan yang boleh, yang ada asalnya, ada fa'alnya, ada isimnya. Okey. Kalau dalam fa'al, bila kita bincang fa'al, kita akan pecahkan fa'al itu, kategori ni itu kepada 3. Ada fa'al madhi, fa'al mudhari' dan juga fa'al amar. Fa'al madhi, fa'al yang merujuk kepada perbuatan yang telah lepas. Fa'al mudhari' merujuk kepada perbuatan yang sedang ataupun yang akan berlaku. Fa'al amar pula adalah perbuatan yang merujuk kepada arahan, arahan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Itu dalam fa'al. Tapi dalam itu pecahan wazan untuk fa'al kan. Kalau pecahan untuk isim pula, dia jadi lagi banyak sebenarnya. Inilah antara yang pecahan-pecahan yang biasa, kebanyakannya yang ada 10 pecahan yang biasa. Selain daripada 10 ni ada tak, tapi jarang-jarang lah. Tapi yang kita akan nak bincangkan dalam kelas kita adalah 10 ini. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sighah al-mubalaghah, as-sifah al-musyabbahah, isma al-zaman wal makan, isim alah, sighah ta'ajjub, sighah tafdil dan juga jamak taksir. Ini adalah wazan-wazan yang kita akan bincangkan dalam wazan isim. Banyak 10. Dia banyak sikit lah. Tapi insyaAllah dia memang dia kalau nak hafal tu memang banyak lah. Tapi insyaAllah kalau kita dah familiar, kita dah boleh mengagak lah. Okey, nanti kita akan tengok. Hari ni kita kenalan je. Kita tak bincang sangat setiap wazan tu, setiap pecahan ni dengan detail. Kita hanya untuk mengenalinya sahaja. Okey. Ya, silakan. Sirah ni kira bentuk. Tapi lepas ni kita akan pergi satu-satu ni. Sirah tu secara bahasanya bentuk lah, bentuk. Balaghah? Balaghah di sirah ni mesti ada balaghah tak? Sirah dengan balaghah. Ya, balaghah ni disiplin ilmu lain pula lah. Balaghah ni ialah seni dalam bahasa tu, dalam bahasa Arab tu. Bukan bentuk. Bukan. Sirah ni lah lafaz ataupun bentuk. Okey, sebelum kita bincang mengenai wazan-wazan isim, kita juga kena tahu tentang jenis-jenis isim.
Ni sama juga lah macam fa'al dulu kita ada bincang. Fa'al tu ada fa'al yang mudha'af, fa'al yang ada huruf illah. Itu kita dah bincang dalam bab fa'al. Yang ni kita bincang dalam bab isim tentang keadaan-keadaan isim Ada 4 keadaan sama ada sahih, maqsur, mamdud ataupun manqus. Okey. Sahih tu apa? Senang je. Kita nak tahu sahih adalah selain daripada maqsur, mamdud dan juga manqus. Jadi kita akan bincangkan tentang tiga ni, maqsur, mamdud, manqus. Selain daripada tiga ni, dia adalah sahih lah. Sahih ni kira sihat lah. Isim yang sihat. Okey, kita teruskan dengan saya rasa semua mungkin dah biasa dengar sebenarnya ataupun tak ingat ataupun tak biasa dengar nama ni, nama istilah ni, tapi perkataan tu biasa jumpalah. Okey, isim maqsur. Isim maqsur al-ismul maqsur huwa al-ismul mu'rabu alladhi yakunu bi akhirih alif lazimah aw thabitah sawa kutibat alif aw ya kutibat aw ya ghairu manqutah kana ma qablaha maftuh. Okey, dia apa dia punya definisi dia? Definisinya senang je. Isim, pertamanya dia isim. Yang kedua dia adalah mu'rab. Maksud mu'rab ni dia boleh berubah-ubah. Macam tadi lah, macam mushtaq tadi tu. Dia maknanya bukannya perkataan tu sebiji je. Dan dia boleh berubah-ubah. Iaitu di akhirnya ada alif. Alif. Lazimah. Okay. Alif. Alif yang alif lah. Yang sama ada ditulis dan memang dalam bentuk alif. Ataupun ditulis dalam bentuk ya. Okey. Dan sebelumnya maftuh baris atas. Okey, tengok contoh di bawah bawah ni contoh dia. Okey, perkataan contohnya perkataan pertama fata. Jana, asa, hada. Okey, semua bentuk-bentuk perkataan yang macam ni kita istilahkan dia sebagai isim yang kalau di isim lah, kita istilahkan dia sebagai isim maksur. Isim maksur sama ada dia hujungnya alif, macam asa, ataupun hujungnya ialah alif yang ditulis dalam bentuk huruf ya. Fata. Okey, kenapa kita sebut syarat dia mestilah mu'rab tadi? Okey, kerana untuk membezakan contohnya macam perkataan mata, perkataan mata. Mata yang maksudnya bila tu kan. Mata ni dia bukannya isim yang mu'rab. Dia bukannya kata dia boleh pecah-pecah, tak boleh. Dia mata begitu je. Jadi dalam keadaan ni mata ni kita tak panggil dia sebagai isim maksur. Isim maksur ialah untuk perkataan-perkataan yang boleh berubah-ubah. Ada jamaknya, ada musannanya, boleh pecah-pecah lagi kepada kata-kata lain. Okey. Perbincangan mengenai isim maksur ni kita untuk kita kenal secara ringkas je. Keunikan yang ada pada isim maksur ni adalah huruf hujungnya itu memang sentiasa tidak berbaris. Maksudnya kalau kan kita dah kata tadi ilmu nahwu membincangkan tentang baris hujung kataan. Ada yang baris hujungnya baris atas, baris bawah, baris depan. Tapi baris-baris itu tidak terpakailah untuk perkataan-perkataan ataupun isi-isi yang macam ni. Dia memang sentiasa macam ni lah. Musa, Mustafa, Mustashfa, itu semua dia akan memang sentiasa baris atas macam tu. Dia tak jadi kalau kedudukannya sekalipun dia kena baris bawah, tetap dia akan dibaca sebagai baris atas. Okey, itu kita akan detail lagi dalam nahwu lah kalau kita dah bincang nahwu nanti. Okey. Jadi dia mabni lah tu ke? Tak boleh apa? Tak, dia tak kira mabni. Dia kira mu'rab. Itu yang saya kata tadi. Kalau dia mabni, dia tak panggil isim maksur. Isim maksur ni untuk mu'rab ni. Dia mu'rab. Tetapi dia tidak boleh menerima baris. Sebab dia maksur lah. Maksur ni apa makna ni Ustaz? Maksur ni? Istilah maksur ni maksud dia laju dia apa? Macam qasar. Daripada kan ada mad pendek. Mad 6 harakat panjang. Qasar ni 2 harakat je. Macam ni lah. Pendek lah. Pendek kecil kan. Pendek kan. Maknanya dia tak sampai mad lah.
Kalau mad Maksud panjang. 2 harakat lah qasar ni. Okey, seterusnya isim mamdud. Okey, tadi disebut tadi qasar tu pendek. Kalau mamdud ni mad lah, mad. Okey, mad. Huwa al-ismu alladhi yakunu fi akhirih hamzah wa yujadu qablaha alifun zaidah. Okey, dia adalah isim yang akhirnya ada huruf hamzah dan sebelumnya ada huruf alif. Okey, contohnya macam kataan suhra, sama. Ini semua perkataan-perkataan yang kita istilahkan sebagai isim mamdud. Kalau dalam Quran dia akan jadi mad lah sini. Kan? Mad wajib lah. Alif. Ya. Ma. Sama lah kataan ma, sama, ma. Asalkan dia isim, maka dia dipanggil isim mamdud. Ini kategori-kategori saja. Dia okey, ni kategori-kategori untuk kita tahulah. Dia punya efek dia juga, tapi tak, nanti bila kita dah masuk dalam setiap wazan-wazan tu baru kita akan tengok dia punya kesan dia kepada wazan. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir adalah isim manqus. Isim manqus pula adalah isim yang di akhirnya ada huruf ya, yang syarat dia maksur ma qablaha, sebelumnya baris bawah. Contohnya perkataan, contoh baru lebih senang faham kan. Muhami ar-ra'i. Ini adalah dipanggil isim mangkus, namanya mangkus. Muhami ar-ra'i. Semua yang hujung dia sebelum dia bawah bawah, itu semua dipanggil isim mangkus. Kalau isim mangkus. Macam apa? Fa'il madhi kan. Fa'lu al-madhi. Itu semua adalah dipanggil isim mangkus. Okey, untuk isim mangkus ni, antara perbezaannya isim mangkus dengan isim lain, kalau dalam keadaan dia tidak berbaris, dalam keadaan dia bukan tidak berbaris, tidak beralif lam. Okey, contohnya perkataan madhi. Madhi. Kalau ada alif lam, kan kita tahu alif lam, kalau dia kalau isim yang ada alif lam, dia tak ada tanwin. Kalau tak ada alif lam, dia akan ada tanwin. Jadi kalau ikutkan, kalau madhi, dia akan jadi madhiyun. Tapi untuk isim mangkus, dia tidak ada yun, dia tak ada keadaan madhiyun. Dia akan jadi madhi. Bukan madhi, madin. Bertanwin macam ni. Madin. Kalau dia marfu', kadang-kadang marfu' macam ni, nanti kita akan belajar dalam nahu lah. Cuma ni saya beritahu contoh lah kenapa, apa bezanya isim-isim yang ni. Jika jadi madin. Kalau fa'lun madin. Sama juga muhami tu. Kalau tak ada alif lam, muhamin. Kalau ar-ra'i pun sama. Tak ada alif lam, jadi ra'in. Itu dari sudut. Maknanya kalau jumpa perkataan-perkataan macam ni, kita tahulah kenapa dia tiba-tiba bawah macam ni. Sebab dia isim mangkus. Okay, itu tak apa, nanti lebih detail nanti bila sampai bab ni kita akan lebih detail. Cuma ni sekadar untuk kita tahu kategori-kategori isim ni. Okey, jadi selain daripada ketiga-tiga ni, kita panggil isim yang sahih, yang sihat, yang tak ada penyakit. Yang ni semua ada kelainan dia lah. Isim bermula dengan isim maqsur tadi. Isim maqsur yang baik-baik atas tu. Mustafa, Mustashfa, Asa, Musa, Isa, itu semua isim maqsur. Kemudian isim mamdud, ingat mamdud mad.
dia panjang. Sama, syita, ma, yang paling panjang, sohra, itu semua adalah dipanggil isim mamdud. Manakala ini isim mangkus yang hujungnya ada ya, sebelumnya bais, bawah, muhami, ra'i, madi, ra'i, semua yang macam tu dipanggil isim mangkus. Okey, itu sekadar untuk kita kenal kategori-kategori isim ya. Okey, ini baru kita masuk bab mengenai wazan isim. Okey, ada banyaklah 10 ni kita nak bincangkan. Jadi hari ini kita lebih kepada untuk mengenal ni saja. Kita tak bincang lagi tentang wazan-wazan dia macam mana, bentuk-bentuk macam mana. Tapi kita nak kenal setiap satu daripada yang 10 yang saya sebut di awal tadilah. 10 setiap satu daripada ni masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sehinggalah ke hujung. Sigah. Ya 10 lagi nak. Okey, mana yang sempatlah insya-Allah. Okey, yang pertama masdar. Okey, masdar. Masdar ni apa? Saya mungkin dah kita setengah istilah masdar. Masdar adalah ismun yadullu ala hadathin mujarradin minaz zamani. Masdar adalah isim yang menunjukkan, yadullu ala hadath, yang menunjukkan perbuatan. Hadathin ni maknanya perbuatan. Jadi sama ke macam fa'il? Apa beza isim dengan fa'il? Isim dengan masdar dengan fa'il. Fa'il tu menunjukkan perbuatan juga. Tapi masdar ni beza dia lah, dia isim yang menunjukkan kepada perbuatan, tapi beza dia di hujung ni beza dia. Iaitu dia mujarrad minaz zaman, yang tak ada masa. Yang tidak ada zaman. Zaman ni masa. Okey, kalau kita sebut isim fa'il, contohnya zahaba. Okey, zahaba ada kaitan dengan masa. Dia telah pergi. Maksudnya kita tahu benda tu dah berlalu. Ada unsur masanya. Itu masa yang telah berlalu. Kalau yadhhabu, kita tahu yadhhabu adalah sedang ataupun akan datang. Maknanya ada unsur masa. Tetapi kalau masdar tak ada. Zahab, pemergian. Melayunya kan, pemergian. Dia merujuk kepada perbuatan, iaitu perbuatan pergi. Tapi dia tidak ada unsur masa di situ. Okey, boleh faham beza antara masdar dengan fa'il. Sebab masdar ni isim. Isim dia tidak ada unsur masa di situ. Okey, tengok contoh. Yang pertama. Rasmu talibi jamilun. Rasmu, apa maksud rasmu? Pensel. Melukis. Rasama, dia punya fa'il dia melukis. Rasama yarsumu. Kalau rasmu, dia punya masdar dia lukisan. 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 Rasmu talibi jamilun. Lukisan pelajar tersebut cantik. Okay, kalau kita nak buat versi fa'il dia, rasama at-talibu. Rasama telah melukis. Pelajar itu telah melukis. Tapi rasmu at-talibi jamilun, ini kita gunakan isim di sini. Jadi inilah masdar. Dia menunjukkan kepada perbuatan, tapi dia bukan fa'il. Dia isim. Macam mana nak bezakan? Pertamanya adalah dia tidak ada unsur masa. Jadi nak terjemah di sini, kalau nak terjemah kan, kita tak boleh terjemah pelajar itu telah melukis lukisan yang cantik, ataupun pelajar itu sedang melukis lukisan yang cantik. Tak boleh. Tapi kita terjemah lukisan pelajar itu cantik. Okey, contoh yang kedua. Alamul maridi syadidun. Alamul maridi syadidun. Alam ni sakit kesakitan. Al-maridi, pesakit itu syadid, sangat kuat. Teruk. Alamu di sini
dia adalah masdar. Ya, dia adalah isim yang menunjukkan perbuatan lah, perbuatan masa sakit tu. Tapi di sini dimulakan isim. Jadi kita terjemah sebagai kesakitan. Okey, tengok contoh terakhir. Mashyu at-tifli sari'un. Okey. Mashyu at-tifli sari'un. Mashyu perjalanan. Kalau masya berjalan. Mashyu ni isim yang menunjukkan perbuatan tersebut. Perjalanan. Tapi nak kata perjalanan macam lain pula. Maksud dia perjalanan ni macam dia maknanya perbuatan berjalan tu lah. Perbuatan berjalan kanak-kanak itu sari'un, cepat. Okey. Cepat. Inilah masdar. Masdar. Okey, jadi nanti nanti untuk kita faham kan, nanti setiap wazan kita dah bincang dalam wazan fi'al tu ada 9 kan, 9 wazan. Nanti setiap wazan tu dia ada dia punya cara buat masdar tersendiri. Kalau wazan 1 macam mana masdarnya, wazan 2 macam mana masdarnya, wazan 3 macam mana masdarnya, sampailah ke wazan ke-9. Banyaklah dia punya wazan-wazan ni kan. Tapi itulah dia tak semestinya kita hafal. Tapi kita selalu kita jumpa sebab dia punya wazannya konsisten, bentuk tu konsisten. Jadi kita boleh kalau selalu jumpa, insya-Allah kita boleh ingatlah ya. Okey. Seterusnya, jelas untuk masdar ni ataupun kena terjemah sebagai kata terbitan, adalah kata nama terbitan. Kata nama yang terbit daripada fa'al tetapi dia tidak menunjukkan masa. Dia menunjukkan kepada perbuatan tapi dia tidak ada unsur masa. Itulah beza antara isim dan juga beza antara masdar dan juga fa'al. Tapi bentuk dia tu Ustaz macam rasmu, alamu, masyu. Dia suka-suka je bentuk dia, tak ada. Nanti kita tengoklah dalam ni. Dalam babnya nanti. Kan? Sekarang ni saya bagi contoh je lah supaya faham apa dia istilah-istilah ni. Untuk wazan ni nanti sampai kepada babnya, insya-Allah. Okey, sekarang ni fokus untuk hari ni untuk kita faham je ke 10 istilah ni. Untuk kita faham saja. Untuk ingat dia wazan dia itu dalam bab lain. Okey. Yang kedua ialah isim fa'il. Fa'il Ustaz, ni biasa dengar kan? Yang contoh kalau yang daripada jalasa tu apa julusun ke depa orang yang duduk tu? Fa'il. Kalau fa'il orang yang duduk lah. Orang yang duduk tu julusun ke depa tu? Julusun kedudukan kan? Apa lah julusun pula? Julus. Tak, ya ini untuk fa'il ke apa? Yang ni lah masdar. Masdar. Tak, kalau masdar bukan orang yang duduk tu fa'il. Oh. Okey. Jadi masdar dia kalau jalasa tu masdar dia apa Ustaz? Jalasan. Julus. Julus. Okay. Julus ni nak kata apa ni? Nak kata kedudukan bukan kedudukan. Kedudukan. Tak sesuai kedudukan ni macam level kan. Bahasa Melayu masuk kedudukan ni ialah level ataupun pangkat kan. Tapi julus ni maksudnya perbuatan duduk tu. Mungkin bahasa Melayu tak ada pun imbuhan yang sesuai untuk duduk kan. Sebenarnya itu duduk tu pun dah kudu isim ataupun fa'il. Okey. Jadi bahasa Arab tu dia ada dia punya masdar, ada dia punya fa'il. Kadang-kadang mungkin nak terjemah literal tu susah. Kalau perkataan yang tidak ada imbuhan yang sama. Okey, isim ni kalau isim fa'il isim fa'il pula, fa'il kita biasa dengar fa'il tu apa? Orang tu. Pelaku. Okey, pelaku Okey, itu sebenarnya kalau kita kata dalam nahwu dia juga fa'il ni. Dalam nahwu, fa'il dalam nahwu adalah dalam satu ayat yang ada jumlah fa'iliyah. Contohnya macam ni. Okey, ini dalam nahwu Nahwu kita bincang contohnya
Zahaba Ahmad ila al-madrasah. Okey, contohlah kan. Ini dalam pembincangan nahwu kita bincang siapa yang kira fa'il di sini? Ahmad. Dia melakukan perbuatan tu kan. Itu adalah fa'il. Itu perbincangan dalam ilmu nahwu. Yang kita nak bincang dalam ilmu sorof ni, dia lah bukannya fa'il yang macam ni. Tapi fa'il yang satu wazan yang menunjukkan benda sesuatu itu dah berlaku. Contohnya macam perkataan, saya ambil bahasa Melayu lah kan. Perkataan main. Main ni kata kerja lah, main. Tapi sebab pemain. Itu orang yang bermain kan. Pemain. Itu kalau bahasa Melayu lah. Jadi bahasa Arab pun sama. Ismun yadullu ala alladhi qama bil fi'li. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan orang yang melakukan ataupun sesuatu yang melakukan perbuatan. Sama ada orang ataupun sesuatu lah yang melakukan perbuatan tersebut. Okey, dari wazan-wazan dia itu sendiri yang menunjukkan, kalau kita nak terjemah perkataan tu, kita akan terjemah dia sebagai kalau macam tadi pemain, pelaku, itu orang yang buat. Okey, contoh dalam ayat ni, yusalli al-muslimu fil masjidi. Okey, ni mungkin semua dah tahulah, maksudnya orang Islam, seorang Muslim solat di masjid. Okey, yang saya nak sebut tentang isim fa'il di sini adalah kataan Muslim ini. Kataan Muslim ni apa kata dasar dia? Salama. Dia daripada fa'il aslama. Aslama. Fa'il aslama. Aslama ni maksud dia? Aslama, menyerahkan. Aslama, menyerahkan. Jadi perkataan Muslim dari sudut terjemahan literal itu, Muslim itu adalah orang yang menyerahkan. Itu orang yang menyerahkan diri kepada Allah lah. Itu dipanggil Muslim. Jadi terjemahan perkataan Muslim itu dari sudut literal lah. Perkataan itu sebab dia wazan isim fa'il, maka terjemahan secara literalnya adalah Muslim itu adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Okey, seterusnya perkataan al-mudarris. Yadhhabu al-mudarrisu ila al-madrasah. Mudarris ni apa dia? Guru. Guru pergi ke sekolah. Perkataan al-mudarris, apa kata dasar dia? Darasa. Dia daripada fa'il darrasa. Ada sabdu. Darasa. Ada sabdu. Okey. Darrasa. Darrasa ni maksud apa? Ya? Mengajar. Darrasa, mengajar. Jadi al-mudarrisu maksudnya orang yang mengajar. Orang yang mengajar. Al-mudarrisu, orang yang mengajar. Okey, seterusnya qari'u. Dia daripada kata dasar ataupun fa'ilnya qara'a membaca. Kalau qari'u, orang yang tukang baca. Pembaca. Pembaca Pembaca ataupun orang yang membaca lah. Jadi itu faham isim fa'il. Isim fa'il adalah isim ataupun sirah ataupun satu bentuk, satu wazan yang menunjukkan orang yang buat perbuatan tu, sesuatu yang buat perbuatan tu. Letaklah kata kerja apa. Contohnya macam tadi saya sebut la'iba. La'iba bermain. Telah bermain. Kalau kita letak dalam wazan isim fa'il, jadi la'ibun, orang yang bermain. Pemain. Okey, itu. Pemain la'ibun kuratu qadam. La'ibu kuratil qadam, pemain bola sepak. Okey, cuba bagi apa-apa fa'il. Tadi jalasa tadi lah. Jalasa, okey. Jalisun lah. Jalasa, dia telah duduk. Okey. Jalasa, duduk. Kalau kita letak dalam wazan fa'il, jadi jalisun,
Terjemah apa? Jalisun. Hmm. Orang yang duduk tu. Orang yang duduk. Jalisun, orang yang duduk. Orang yang melakukan perbuatan. Yang Okay. sedang duduk. Okay, itu isim fa'il. Clear isim fa'il? Nazala. Kalau nazala, nak daripada nazala kat boleh. Nazala, okey. Kataan nazala. Nazala. Turun. Dia punya wazan fa'il dia ialah nazilun. Nazilun. Kenapa tak bunyi nazalu? Tak, wazan dia macam ni. Oh, ya ke? Itu yang tak tahu. Dia memang kena ikut wazan. Nanti insyaAllah kita akan belajar wazan dia. Nanti kita lagi banyak. Maknanya kita tahu kataan nazala, kita tahu turun. Tapi nak sebut orang yang turun, nazilun. Orang yang turun. Nazilun. Okay. Orang yang turun. Makan. Okay, saya tu. Akala. Akalu. Akilun. Akilun. Okay, akilun. Itu untuk akala. Syaribu. Syaribun. Sudah nampak dah mahir tu. Perkataan Orang yang minum. Syaribun. Dia yang untuk wazan 3 huruf yang apa? Wazan 3 huruf, wazan 1 tu senang sikit lah. Kalau dah masuk wazan 2, 3 sampai dia lain pula bentuk dia. Oh, tak tentu. Tadi macam anzala tu, Ustaz? Anzala, dia punya fa'il dia ialah munzilun. Oh, munzilun. Oh, beza pada tadi ya. Kan dia doa ya munzilal kitab. Munzila. Munzila tu isim fa'il. Kenapa munzilun pula kata tadi kata nazilun. Itu untuk wazan nombor 1. Wazan dia ada banyak wazan juga, Sal. Setiap wazan tu juga. Setiap wazan tu ada setiap wazan 1 dia punya isim fa'il dia lain. Wazan 2 isim fa'il dia lain. Ayo poning dan Okay. Hari ini kita ni je berkenalan je dulu. Nak copet orang tidur ni poning melo. Okay. Ism maf'ul. Kemudian isim maf'ul. Okay, isim fa'il tadi yang buat perbuatan. Isim maf'ul pula adalah ismun yadullu 'ala alladhi waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Dia lah isim yang menunjukkan perbuatan tu terkena padanya. Fi'il tu terkena padanya. Ni tak tahulah, bahasa Melayu mungkin tak ada imbuhan tu ni. Kalau untuk fa'il tadi mungkin boleh tambah imbuhan per kan, pemain kita boleh tambah imbuhan. Okey, contohnya wazan maktubun ismi maktubun 'alal waraqah. Ismi, namaku, maktubun. Apa tu maktub? Tulis. Daripada fa'il kataba. Kataba tulis. Kalau maktubun tertulis. Boleh tertulis. Alal waraqah, pada kertas. Allah hajar. Okey. Ka'asfin ma'kul. Dalam surah Al-Fil kan, ka'asfin ma'kul, seperti daun yang makul. Makul apa? Yang makan ulat. Yang dimakan, makul. Daripada kata fa'il dia akala. Akala makul. Yang dimakan. Yang dimakan. Itu isim maf'ul. Makul. Contoh isim maf'ul isim maf'ul untuk wazan lain, contohnya perkataan Muhammad tadi. Muhammad tu yang dipuji. Dia isim maf'ul juga, tapi dia lah isim maf'ul bagi wazan nombor 3. Wazan yang hammada, ada sabdu kat tengah tu, dia punya wazan untuk maf'ul dia Muhammad, mufa'al. Okay, ni isim maf'ul. Jadi saya rasa fa'il dengan maf'ul ni
kita dah biasa dengar dah biasa dengar istilah ni, jadi tak Dan maf'ul bihi. sukar sangat. Maf'ul bihi tu dalam bab nahwu. Buat nahu. Kan bahu. Ni kita bincang dalam bentuk wazan dia. Okey. Kalau bab nahwu ni dia tak seperti dalam wazan ni. Dia boleh jadi wazan lain tapi dia jadi maf'ul lah. Tu perbincangan nahwu lah. Yang ni perbincangan dari sudut sorof ni nak bincang tentang kataan tu sendiri. Okey. Contohnya saya sebut tadi Muhammad. Muhammad tu bentuk dia lah bentuk maf'ul. Maknanya yang dipuji. Tapi kalau kita buat ayat zahaba Muhammadun, Muhammad tu jadi fa'il lah pula. Kedudukan dia tu fa'il. Dari sudut pandang ilmu nahwu dia adalah fa'il. Jadi dia kena baris depan Muhammadun. Daripada ilmu sorof pula dia adalah maf'ul. Jadi baris dia Muhammad bukan Muhammi. Itu perbezaan lah. Istilah yang sama tapi dilihat ilmu nahwu lain, ilmu sorof tengok lain. Jangan kasar. Okey, seterusnya. Sirah al-mubalaghah. Sirah al-mubalaghah. Ni pun mungkin biasa kita dengar istilah ni. Dia adalah ismun mushtaqun, isim yang terpecah lah. Mushtaq ni kita sebut. Mushtaq ni maknanya dia boleh imbuhan. Kataan isim tu dia diambil daripada al-fa'li, daripada fa'il. Lidalalati ala makna ismil fa'il. Yang menunjukkan makna dia lah makna fa'il. Sama macam isim fa'il tadi tu. Tapi beza dia adalah ada unsur mubalaghah. Unsur maksudnya berlebihan di situ. Contohnya kalau saya kata perkataan soma. Soma maksud dia apa? Puasa. Puasa. Kalau isim fa'il dia lah imun. Ini isim fa'il dia, maknanya orang yang berpuasa. Tapi kalau saya nak gambarkan dia ni memang orang yang banyak sangat puasa. Kalau imun orang puasa biasa pun, puasa sehari pun panggil puasa juga. Tapi kita nak kata dia ni memang tiap hari dia puasa. Kita guna perkataan sawam. Tu dia punya sirah balaghah dia. Sawam. Wazan dia fa'al. Sawam. Okey, fa'ala, fa'al. Fa'ala buat. Kalau dia melakukan perbuatan fa'ala. Kalau wazan fa'il dia adalah fa'ilun. Tapi nak kata dia ni banyak buat kerja, banyak benda yang dia buat, fa'al. Kita guna wazan fa'al, wazan sirah mubalaghah. Okey, boleh jadi kalau nak terjemah sirah mubalaghah ni dia sudut makna dia sama macam isim fa'il ni. Dia sudut makna dia. Tapi dia ada unsur maknanya berlebihan di situ. Unsur dia ni kalau saya pun tak pasti macam mana terjemah. Dia memang tak boleh terjemah, sebenarnya memang tak adalah imbuhan yang boleh yang merangkumi makna mubalaghah ni, memang kena tambah perkataan lain. Yang sangat banyak berpuasa ke, orang yang sangat banyak berpuasa. Kalau imun orang yang berpuasa. Tapi bila masuk dalam sirah mubalaghah jadi orang yang sangat lebih. Okey. Itu sirah mubalaghah. Ada saum. Dia punya apa tadi? Dia punya saum ni. Sawam ni. Sawam. Mana ejaan dia? Ni dekat bawah ni. Oh, ada sawam. 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 Okey, nampak? Ya. Sama berhayal tadi ni, sawam. Kalau tak kita minta tak tahu dengan Muhammad itu Ustaz. Apa dia? Beza dengan Muhammad itu tadi. Muhammad boleh maksudnya balaghah pasal dia bukan tekak puji, banyak pujian. Kalau Muhammad tu ada tambah. Okey. Kita tengok beza dia dari sudut Muhammad dengan wazan fa'al Muhammadun dan juga fa'al. Okey. Dah ada alif kan? Okey. Wazan dia lain, fa'alun. Pertama isu ada alif lah. Okey. Okay. Beza yang kedua adalah Muhammad ni apa kata dasar dia? Hamida. Hamada. Okey,
Mim dal. Jadi huruf mim ni adalah huruf Ain. bukan huruf ain. Huruf mim yang pertama ni. Oh, mim depan Huruf tambahan. ni. Huruf tambahan. Tambahan. Yang ini tak ada tambahan. Tambahannya di Oh, tengah ni. Okey, jadi kalau kita nak guna sirah mubalaghah, kita guna daripada ha mim dal. Cuba buat. Ha mim dal ni termasuk dalam fa'al ni. Jadi Hamada. Hamadun. Maksudnya orang yang banyak memuji. memuji. Orang yang banyak memuji lah. Hamad. Tu baru. Hamad. Ada ke orang Arab nama Muhammad? Memang ada pun orang Muhammad. Hamad. Okey, tu ini contoh macam mana kita nak bezakan antara wazan-wazan lah, wazan isim. Sabari. Ya, dan Quran ada kata sabar. Ada pun. Kata sabar. Orang yang sabar. Orang yang banyak sabar. Orang yang banyak Bukan sabar, orang yang sabar. Kalau sabir, orang yang sabar biasa je. Sabar, orang yang banyak sabar. Oh, sabar. Sampai dia Rahimun. Tak nama. Nama lah. Tapi ya. Dia macam ni lah. Dia bukannya ada maksud yang betul. Dia kataan ni kita kena faham juga daripada konteks. Kalau di benda tu kalau benda tu satu kataan je, kita boleh katalah dari sudut terjemahan literal, qawam tu daripada qama. Qama ni maknanya yang melakukan, ataupun yang bangun, yang melakukan. Jadi qawam ni yang banyak melakukan, yang banyak bangun. Jadi tapi kena tengok konteks lah. Bila tak dalam ayat, bila perkataan tu dalam ayat, dia kena tengok konteks pula. Apa konteks yang sesuai untuk kita terjemah dalam ayat tu. Dia memang sirah mubalaghah, tapi dia suruh makna dia tu. Makna lain orang lain apa cara dari sudut macam rijalu qawwamun al-nisa tu kan. Qawwam di situ adalah sama ada dia paling banyak yang melakukan, maksudnya di sudut tanggungjawabnya terhadap golongan wanita. Itu antara terjemahan yang sesuai lah untuk perkataan qawwam. Okey, seterusnya sifat musyabbihah. Okey, sifat musyabbihah ni, dia lah isim yusaqu min al-fi'l al-lazimi lid-dalalati ala ismil fa'il. Okey, dia lah isim yang yusaq ni maknanya daripada perkataan sirah tadi tu. Dibuat isim tu datang daripada fi'il lazim. Apa maksud fi'il lazim? Ingat lagi fi'il lazim? Fi'il yang sendiri yang boleh tak dia tak ada maf'ul lebih. yang biasa. Dia bukan biasa, dia tak ada maf'ul lebih. Fi'il yang tidak ada maf'ul lebih. Dia kebiasaannya adalah fi'il yang merujuk kepada sifat. Merujuk kepada sifat. Dia sifat, dia fi'il lazim lah. Okey, lid-dalalati ala ismil fa'il. Okey, fungsi sifat musyabbahah ni dia lah satu isim yang menunjukkan, yang datang daripada fi'il lazim, dan dia menunjukkan sebagai, dia makna ni adalah makna isim fa'il. Sama macam tadi juga isim fa'il. Okey, cuma beza dia, apa beza sifat musyabbahah dengan isim fa'il tadi? Isim fa'il tadi adalah hanya sekadar menunjukkan orang tu membuat perbuatan. Tapi kalau sifat musyabbahah ni, dia bukan setakat dia membuat, tapi nak kata dia tu memang bersifat dengan sifat itu. Contohnya macam perkataan, tengok contoh ayat. Al-Imam An-Nawawi faqihun wari'un. Tu wazan dia lah, wazan wari'un. Wari'un di situ dia sifat musyabbahah,
Dia punya dari sudut makna dia lah orang yang warak lah, orang yang warak. Sama lah macam wari'un, orang yang warak, wazan fa'il. Tetapi sifat musyabah ni kita nak kata dia ni memang bersifat dengan sifat tu. Bukan sekali saja buat. Kalau sekali saja buat, kita guna isim fa'il tadi. Tapi bila kita nak kata orang tu memang bersifat dengan sifat tu, kita guna sirah sifat musyabahah ni. Jadi kataan wari'un. Wari'un. Okey, sama juga wazan lain kepada sifat musyabahah ni. Contoh perkataan hasanun. Hasanun yang nama orang Hasan. Hasanun tu maknanya di sudut makna dia lah orang yang baik. Orang yang baik ni isim fa'il lah. Tapi kita guna wazan sifat musyabahah. Jadi hasanun. Musyabahah ke musyabihah tu Ustaz? Dia duduk boleh. Tapi biasanya musyabahah lah. Ya, musyabahah. Dia Musabahatu. Ada sabdu musyabbah. Dekat ba tu ada sabdu. Syabahatu. Syabahatu. Musyabbahah ni maksudnya yang seumpama, yang menyerupai. Kalau kita baca musyabbahah yang seumpama, kalau musyabbihah yang menyerupai. Tapi dia lebih kurang jugalah. Maksudnya sifat yang menyerupai dari sudut maknanya kepada isim fa'il. Macam ayat ni je Ustaz, mutasyabihat. Mutasyabihat tu sama jugalah. Maksudnya ayat tu samar, menyerupai makna lain. Ada banyak makna-makna yang menyerupai. Tapi perkataan yang sama Syabahah. Syabahah ni sama, serupa. Okey, tak apa. Nanti yang penting untuk hari ni kita faham dia punya istilah ni dulu. Wazan-wazan tu nanti kita akan masuk setiap satu ni kita akan perincilah setiap satu ni. Cuma untuk hari ni kita faham istilah-istilah yang ada ataupun jenis-jenis isim yang ada. Okey, nombor 6. Okey, seterusnya isma az-zamani wal makan. Memang ada alif kat situ isma. Apa maksud apa fungsi alif tu? Maknanya dua dua isim zaman dengan makan. Masa. Kalau sebelum ni isim fa'il, tak ada alif sebab dia satu je isim fa'il, isim maf'ul satu je. Tapi az-zaman wal makan dua zaman makan. Jadi isma az-zamani wal makan. Okey, isim zaman, isim makan ni apa dia? Isma ni dua kata nama ni yadullani, dia menunjukkan ala zamani wuqu'il fi'li, menunjukkan masa zaman, masa, ataupun makan, tempat. Okey, dia lah isim yang menunjukkan masa ataupun menunjukkan tempat berlakunya perbuatan. Masa berlakunya perbuatan tu ataupun tempat berlakunya perbuatan tu. Wazan dia sama. Okey, isim zaman, isim makan ni kenapa kita gabungkan dalam satu tajuk yang sama? Sebab bentuk dia sama. Tapi macam mana kita nak bezakan dia ni masa ke tempat? Tengok konteks ayat. Konteks ayat lah yang membezakan. Okey, contohnya istilah maulid ni, wazan ni maulid an-nabawi. Okey, maulid nabawi. Kita nak terjemah dia, maulid ni ialah masa kelahiran ke tempat kelahiran? Masa tempat lah. Boleh, tempat pun boleh kot. Tak, dia mesti satu je, dia tak boleh. Bila kita dah buat ayat tu, kita kena pilih satu makna dia tak boleh gabung dua. Masa kelahiran. Ya. Bila kita memperingati masa Nabi lahir tu, mana 12 Rabiul Awal tu kan, kita sambut Maulid Nabawi kan. Kita sambut tu memperingati ulang tahun ataupun ulang tahun kelahiran, masa kelahiran. Tapi kalau kita pergi tempat, kita pergi kat Mekah, kita pergi kat tempat kelahiran Nabi, kita boleh katakan ada Maulid Nabawi. Ini adalah tempat kelahiran Nabi. Tempat kelahiran. Okey, contohnya
Kita tengok contoh yang kedua. Dhahabtu ilal masjidi liusalli salatal maghrib. Maghrib. Okay, ada dua wazan isim zaman dengan makan sini. Masjid dan juga maghrib. Aku pergi ke masjid. Masjid. Tempat Sujud ke masa sujud? tempat sujud. Tempat sujud. Masjid di situ lah isim makan. Maghrib. Usalli solatul maghrib ni Maghrib apa maksud maghrib? Daripada fa'il dia gharaba. Rabah guru. Dah gurub turun matahari. Matahari terbenamnya matahari. Terbenam. Okey, jadi maghrib ni lah tempat terbenam matahari ke masa matahari terbenam? Masa. Jadi masa. Zaman. Maksudnya solat maghrib lah solat pada waktu matahari terbenam. Okey, tapi kalau kita cerita pasal tempat maghrib dengan masyriq, jadi timur barat pula kita terjemah. Maghrib tu jadi barat pula maghrib. Masyriq itu timur. Jadi tengok ayat. Bila kita sebut tentang tempat ataupun arah, maka kalau jumpa kataan maghrib pun kita jadikan dia tempat lah, tempat terbenam ataupun barat. Tapi kalau kita sebut tentang masa macam ni, solat maghrib itu merujuk kepada masa terbenam. Ustaz, boleh nak tanya sikit tak tu? Pasal yang perkataan asma az-zamani tu dengan al-makani tu, kenapa dia pakai apa tu yang dua tu? Zamani, alif nun tu. Tak. Itu memang perkataan dia macam tu. Macam dia memang macam tu. Bukan mana kata dua tu. Bukan pemesan. Kalau dua masa dia akan jadi zamanani. Kalau dua tempat zamanani. Terima Ustaz. Ingat zaman ni, ingat apa yang zam tu? Dua tempat. Okey, silap. Okey. Dia tak apa, silap baguslah kan. Tak apa. Okey. Itu isim zaman dengan isim makan. Okey. Jadi isim zaman isim makan ni ialah satu wazan yang sama. Tapi kita boleh terjemah dia sebagai tempat perbuatan ataupun masa perbuatan. Itu dia panggil itu untuk isim zaman dengan isim makan. Okey, seterusnya isim alah. Alah pun senang, perkataan alah tu dalam Melayu pun kita guna perkataan tu alat. Ismun yushtaqu minal fi'li lidalalati 'ala al-alah. Isim yang terhasil, yang terpecah daripada fi'il lidalalati, yang menunjukkan alat. Alat lah. Okey, alat untuk melakukan perbuatan tu. Okey, tengok contoh kataan miftah. Dia punya fa'il dia ialah fataha. Fataha tu apa? Buka. Jadi miftah ni maksud dia alat untuk membuka. Iaitu kunci lah. Kunci. Kunci. Dari sudut terjemahan literal ni kita kata alat untuk membuka lah. Tapi perkataan tu dah digunakan dalam cerita alat buka tu kunci. Tapi kalau tak ada perkataan kunci, kita sebut alat pembuka lah. Okey. Anak kunci. Kalau kunci tu dia punya mangga tu ada perkataan lain pula. Okey, mis'ad. Perkataan su'ada, mana su'ada? Su'ada tangga. Su'ada. Tangga. Dia punya fa'il dulu. Su'ada. Su'ada naik. Mis'ada. Lift lah. Naik je. Alat untuk naik.
Alat untuk naik. Lift lah. betul lah tu. Digunakan untuk lift tapi untuk kalau kita lupa kataan tu, kita tengok ni isim alat ni. Maksud dia alat untuk naik. Kita tahu ni lift. Ataupun apalah kan. Mis'at. Okey. Mistarah. Oh, ni apa ni? Sikat Ustaz kan? Pembaris Kita tengok dia punya kata dasar dia dulu. Dia punya fi'il dia lah. Sarah. Sator apa dia? Sator ni. Lurus. Suratul mustaqim. Garis. Oh, garis. Itu sod. Siratul sod ra ta ni sin ta ra. Sutur. Sod ni maknanya baris. Garis. Mistarah ialah alat untuk membuat garisan. Pembaris. Itu pembarisan. Pembaris. Itu antara contoh-contoh. Ataupun satu lagi, pukul. Pukul bahasa Arab apa pukul? Dorobah. Alat untuk memukul. Mitrabun. Midrobun ni kalau dalam istilah sukan jadi inilah bat. Raket kan, bat tu kita panggil midrobun. Diguna kata midrob. Ni isim lah. Jadi kita tahu wazan ni, kita dah boleh banyak ambil yang mana fi'il yang memerlukan kepada alat. Jadi kita guna tambah yang mim. Masjid. Nanti kita tengok. Wazan dia ada perbincangan lah. Oh ya. Tak semestinya ada apa nanti kita boleh ikut suka Kak Sal. Wazan ada banyak sebab kita ada 9 wazan kan. Tambah je mim dia. Setiap fi'il tu ada dia punya cara yang tersendiri lah. Sirah ta'ajub. Ni yang susah ni. Sirah ta'ajub ni dia sebenarnya kategori dia adalah fi'il sebenarnya. Kata itu adalah fi'il. Tetapi kebanyakan buku-buku sorof, kitab sorof ni dia akan bincangkan dalam bab isim. Sebab dia fi'il tapi dia tak fungsi macam fi'il. Maksudnya dia tak ada isim, tak ada fa'il, tak ada maf'ul. Tapi dia bentuknya tu ataupun dia punya bentuk dia tu sebenarnya adalah fi'il. Tetapi sebab dia tidak berfungsi seperti fi'il yang biasa, maka perbincangannya dibincang dalam bab ni lah, bab tasrif asma' ni. Apa maksud sirah ta'ajub ni? Ialah sirah satu bentuk, satu lafaz yang mushtaqqah diambil daripada fi'il lidalalati ala at-ta'ajjub, untuk menunjukkan ta'ajjub lah, keta'ajuban. Ta'ajjub. Jadi bentuk dia macam ni. Dia ada beberapa sirah lah. Yang ni sebagai contoh, ajmala. Dia berkataan jamil lah, cantik kan. Jamil. Jadi ma ajmal kalam maknanya alangkah cantiknya ataupun alangkah sedapnya perkataan ni, indahnya perkataan ni. Alangkah kena ada langkah lah kan. Alangkah lah. Alangkah lah. Alangkah ke ataupun apa-apa lah yang penting yang menunjukkan keta'ajuban. Hidup ini Hayati. Ma ajmala hayati. Ma ajmala as-sama. Itu sirah ta'ajub. Itu pun nanti sirah ta'ajub ni pun besar pembincangan dia. Tapi ni sekadar kita tahu maksud. Yang penting tahu dulu maksud daripada bentuk ataupun din isim. Terusnya sirah at-tafdil. Tafdil. Tafdil. Isim tafdil tu kan. Isim tafdil. Sirah tafdil lah sirah tu bentuk musyaqqah fi'li bidafa'il lidalalati, untuk menunjukkan anna syai'aini, ada dua benda, ishtaraka, dia berkongsi dalam satu sifat yang tertentu, sifat muayyanah. Dua benda yang berkongsi satu sifat, tetapi zada ahaduhuma 'ala al-akhari, salah satu itu lebih zada ni lebih lah, lebih banyak daripada satu yang lain.
Okey, contoh dia Muhammadun akbaru bin Ahmad. Muhammad dengan Ahmad ni dia bukan besar. cerita tentang sifat yang sama, besar, tetapi Muhammad itu akbar, lebih besar daripada Ahmad. Ni wazan dia ni lah, wazan akbar. Nanti Sama kita kat akan tengoklah aksar, perbincangan Ustaz. dia. Sama dengan aksar. Samalah. Akbar, aksar, semua tu wazan dia lah. Afal. Tu wazan dia. Okay. Yang ni dah berjumpa kan. Tapi nanti kita kita bincang bab ni, nanti kita akan bincang lagi. Macam mana kalau perkataan itu datang dia punya wazan ni lah wazan yang bukan wazan satu. Wazan satu 3 huruf je. Ni wazan yang banyak huruf ni. Wazan 9 ke, macam mana nak buat sirah tafdil dia. Ya. Takjub. 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 Ya. Dia lain. Yang ni dia ada kena ada ma ni. Untuk takjub ni dia kena ada ma ni. Ma ni memang dia punya alat dia tu. Dia kena ada ma. Dia dua kataan tapi dia memerlukan. Dia mesti dua ada kataan. Tafdil. Baris dia. Tak. Yang ni kalau tengok baris pun beza sebenarnya. Baris hujung dia. Yang ni ajmala. Yang dia kalau yang sirah tafdil ni dia boleh berubah. Akbaru kedudukan dia. Akbaru boleh, akbara boleh, akbari pun boleh. Ya ke? Kedudukan dia. Tapi tu dalam perbincangan nahwu lah. Okey. Muhammad boleh kata Melayu dia terbesar ke atau lebih besar? Ya. Yang terbesar atau paling besar. Terlah yang paling Okey, satu lagi perbezaan dia Haji Rahim. Yang sirah ta'jub ni saya sebut tadi kan. Saya kata sirah ta'jub ni sebenarnya dia ialah wazan, dia adalah fa'al. Dari sudut bentuk dia, kategori perkataan dia adalah fa'al. Tetapi saya sebut dia sebab dia fa'al yang tidak berfungsi seperti fa'al yang biasa. Dia tak ada fa'il, tak ada maf'ul. Maka dibincangkan dalam sinilah. Okay, berbeza dengan sirah tafdil ni. Sirah tafdil ni memang isim. Baru wazan isim tafdil. Okay. Dan tadi itu antara perbezaan dia lah. Yang atas tu fa'il. Macam mana pula yang atas yang takjub dia kata fa'il pula ajmalah. Ya, ajmalah. Wazan tu wazan fa'il. Af'ala. Kalau nak tahu kategori dia fa'il. Tapi fa'il ni dia tidak berfungsi macam fa'il yang biasa lah. Yang biasa kan ada maf'ul, ada fa'il. Yang ni dia tak ada. Dan dia memang macam ni je. Maka sebab tu dimasukkan perbincangan ni dalam bab. Dia mesti ada ma mesti ada ma sebelum. Dia lepas mesti ma dia masih balik atas kan Ustaz? Ajmalah tu mesti balik atas. Tak mesti dia balik atas ni sebab dia wazan macam fa'il madhi tu. Macam ahmada, akrama. Dia wazan fa'il madhi tu. Dia balik atas. Okay, dia ada dua wazan untuk sirah ta'jub ni. Nanti kita akan tengok dalam bab ni. Okey, itu sirah tafdil. Okey, untuk yang terakhir jamak taksir. Ni dah biasa jumpa, dah biasa dengar kan jamak taksir. Ni jamak. Okey. Masuk jamak pula kat sini. Wazan. Dia memang wazan isim jugalah. Satu dia wazan isim. Okey. Judud. Jamak taksir ma dalla ala akthara min asnaini bi taghayyur surati mufradihi. Jamak taksir ialah yang menunjukkan lebih banyak daripada dua, dia lebih daripada dua. Dan dengan 3 ataupun lebih lah, bi taghayyur surati mufradihi, dengan bertukarnya bentuk mufrad dia. Untuk bezakan dengan jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim.
jamak muzakkar salim hanya tambah alif waw nun ataupun ya nun. Jamak muannas salim hanya tambah alif ta. Itu jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim. Salim tu maksudnya selamat, tak berubah. Jamak taksir dia jamak juga, sama juga, tapi dia bezanya lah dia mengubah daripada bentuk yang asal. Dia berubah kepada bentuk-bentuk, ada wazan-wazan dia lah, ada wazan-wazan dia juga. Okey. Contohnya macam kitabun, diubah kepada kutubun. Okey, kitabun Dia jadi kutubun. kitabun kutubun. Kitabun kutubun. Kutubun. Tarik. Tariqun turuqun. Tariq boleh tariq? Jalan turuq jalan-jalan. Jalan-jalan. Qaribun. Apa maksud qaribun? Dekat. Akraba. Qaribun di sini bukannya dekat. Dekat jarak tu. Qaribun di sini lah orang yang dekat. Maksudnya keluarga lah, keluarga. Kerabat. Kita sebut kerabat kan. Kerabat tu daripada perkataan qarib lah. Qaribun itu ahli keluarga yang orang yang terdekat. Okey, dia punya jamak dia lah aqriba. Ni antara wazan-wazan untuk fa'il untuk jamak taksir. Kalau azkiya tu daripada apa? Daripada apa tu Ustaz? Zakiyun. Zakiyun. Zakiyun bijak, seorang yang bijak. Azkiya ramai orang yang bijak. Asdiqa. Ada sama sadiq, asdiqa. Tu daripada wazan sama tu. Qaribun, sadiqun. Qaribun, aqriba, sadiqun, asdiqa. Kalau baitun, buyut. Tu. Buyut, tu antara. Dia satu lagi jamak taksir ni, tak apa, saya nanti Dia tak disepir dengan wazan dia. Dia ada perkataan yang banyak jamak dia. Boleh guna ni, boleh guna jamak macam ni pun boleh. Dia ada perkataan yang ada satu je. Tu semua nanti kita akan bincang. Kafaro. Kafir. Kufur. Kufar. Kufar. Okey, kafirun kufar. Okey. Kufar. Azmun. Mana azmun? Siapa tu azmun? Itu azim. Azimun. Ni azmun. Azam. Azmun ni itu kalau azam zai. Azmun ni maksudnya tulang. Jauh kat sana. Tulang. Jamak dia izam. Izam. Jangkuan pun banyak. Izam. Izam. Tulang. Dah pun kalau sakit Izam. Okey. Alimun. Jamak dia lah ulama. Alimun seorang, ulama ramai. Ulama. Sufaha. Loceng pun dah berbunyi. Ada asyara tamaman. Ni ya, sila. Isim fa'il. Ini dah fa'il. Okey. Mukarram. Mukarram. Mukarram wazan Fa'il. Tadi sebut tadi. Dia sama macam Muhammad. Mukarram Muhammad. Wazan pun Muhammad. Akrama. Maf'ul. Tadi isim apa? Dia fa'il Ustaz. Akrama. Maf'ul. Mukarram. Maf'ul. Yang maknanya yang dimuliakan. Orang yang dimuliakan.
Qari'ul Quran ni, pembaca Al-Quran, dia dimuliakan. Dia adalah orang yang dimuliakan. Jadi kataan ketiga. Itu macam kata Muhammad lah. Muhammad itu adalah okey. Bila sebut nama Haji Rahim tu, okey, soalan Rahimun. Tu wazan apa? Rahimun. Sabari. Fa'il ke maf'ul? Okey, dia macam ni. Wazan dia satu special case. Wazan fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun. Dia boleh dua makna. Makna maf'ul boleh, makna fa'il pun boleh. Jadi kalau macam rahimun, maksudnya boleh merahmati boleh, orang yang dirahmati pun boleh. Tapi kalau dalam konteks nama Allah Abdul Rahim Ar-Rahim tu, maknanya yang Tuhan yang merahmati lah. Allah yang merahmati. Tapi kalau dari sudut kita nak sebut dekat orang lah kan, anta rahimun, kita boleh kata kamu ni orang yang merahmati, kamu ni yang dirahmati pun boleh. Okay, sama macam kataan habibun. Kita biasa dengar habib kan. Habib apa maksud habib? Habibi. Yang menyayangi atau disayangi. Tapi biasanya digunakan untuk yang disayangi. Habibun. Boleh juga. Hakimun fa'il. Tapi dua-dua boleh lah. Memang dua-dua tu boleh. Dia bukannya kata salah satu, dia dua-dua boleh. Boleh fa'il dengan maf'ul. Cuma ikut kesesuaian lah, kesesuaian penggunaan tu. Okay. Ya, itu tak semestinya. Jadi kalau dia kalau even maksud yang merahmati pun tak ada masalah, manusia pun boleh merahmati. Kan dia tak dia yang isunya kalau nama tu memang nama orang Arab lah dan ada alif lam Ar-Rahim tu baru menunjukkan Ar-Rahman Allah lah. Kalau perkataan tu Rahim saja ataupun Rahman saja, dia maksudnya dia bukanlah merujuk kepada sesiapa lah, dia umum lah kataan tu. Dia kena suruh tahu Abdul. Jadi dia memang ada Abdul Rahim kan? Abdul Rahim Malik. Rahim Malik. Tak ada. Okay. Jadi inilah skop perbincangan wazan isim lah. Wazan isim kita akan bincang tentang 10 benda ni lah. 10 ada 10 lagi kali 9 lah. 10 kali 9. 90. Ini yang tak payah hafal kan Ustaz. Tahu je. Dia kenal je. Dia hafal. Kena kenal lah. Kalau kita jumpa kita boleh makna ni kita boleh agak je sebenarnya. Kan? Kita boleh agak-agak lah macam qari'ul Quran kan, kita agak pembaca Quran. Kan kita kata orang yang kena baca kan. Orang yang pembaca. Istilah pembaca. Kalau kita baca kita boleh agak-agak. Cuma kalau kita nak buat kataan tu kita kena tahulah dia punya cara-cara dia kan. Cuma yang penting kalau bila kita dah familiar dengan wazan dia, kita baca je. Kalau sebelum ni kita jumpa fa'il, kita nak kena pasti kan. Ni mudhari' ke madhi ke amar. Ni lepas ni jumpa isim, ada 10 pula ni. Apa makna kedudukan dia? Isim mana? Isim maf'ul ke? Iyalah, isim fa'il ke? Isim alat ke? Aduh, hai. Tapi yang banyaknya isim maf'ul, isim fa'il lah. Itu yang paling banyaknya. Ma'ul dan fa'il. Isim alat ni memang dia isim amar dia tak masuk sini.
Isim Amar dia Isim tak masuk Amar. sini. Macam ni isim Amar tu. Tak masuk ke dia sana? Saya tengok yang ada yang dia Isim kata perintah, nama perintah. Apa kat saya isim Amar? Macam ni? Contohnya tu macam mana tu isim Amar tu? Kat saya banyak kan dia belajar ni. macam ada fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'ulan wa hiya fa'ilun wa zaka maf'ulan maf'ulun Maf'ulun. apa tu af'al Oh yang la tu. la taf'al la taf'al La taf'al lah. Itu Dia dalam masuk wazan fi'il. itu apa tu Fi'il. La taf'al. Taf'al tu. la taf'al. Kemudian ada pula dia kata maf'al mif'al. Itu isim makan, isim zaman, isim alat. Masuk kita enggak. Takkan macam paduk lah ya. Itu yang itu orang yang belajar pondok dia hafal macam tu. Macam ni saya pecahkan antara isim dengan fi'il. Jadi kita bincang fi'il dulu sebelum ni. Kita dah pecahkan macuk sekali dah nampak konsep macam mana wazan ni, baru kita masuk wazan isim pula. Yang itu kita bincang wazan fi'il. Ke mana nak cari wazan isim pula malam ni? Besoklah wazan isim. Tangan kat saya tak boleh tidur kan? Wazan isim. Aduh. InsyaAllah senang je insyaAllah. Kita lama-lama gila isim wazan. Saya wazan ni pun tak 3% saja yang faham. 20%. Apa insyaAllah kita buat latihan. Lebat sah. Janji jumpa kita kenal kan? Tapi tak tahu nak buat. Dia mula dengan kita kenal lah. Bila kita kenal, lepas tu bila kita dah familiar, kita dah boleh buat lah. Tapi cumanya kadang perkataan tu dia kadang perkataan ni ada perkataan yang kita boleh je letak wazan mana kita nak kan, tapi kadang orang Arab tak guna perkataan tu. Tak pakai kan? Tak guna dengan cara macam tu. Sebab tu kita kena, permulaan ni lah bukannya kita belajar untuk kita buat, tapi untuk kita belajar kita kenal je. Bila kita jumpa perkataan ni, kita tahu dia adalah isim ke kan, isim apa ke, isim zaman ke, isim makan ke, fa'il ataupun maf'ul. Betul lah Ustaz, sejak belajar ni baca Quran kita pun dah tak boleh nak baca laju dah. Tergenti tengok termenung sekejap kan. Tak, dia kena ada dua jenis wirid. Dia kalau kita ada penanda Quran tu, kalau kita ada dua jenis bacaan lah. Ada satu bacaan kita baca laju untuk khatam sebanyak mungkin kita boleh. Itu yang Quran yang tak ada. Ada satu penanda tu kita tanda untuk kita baca tu dengan tadabbur. Kita nak cari isim fi'il lah. Kita tu mungkin satu hari setengah surat ke. Tak sampai setengah, dua lain aja, dua garis. Dia kena ada. Kalau kita memang baca slow macam tu je, memang tak khatam lah. Dia kena duduk kena ada. Kita nak pahala khatam pun kita nak, pahala banyak baca pun kita nak, pahala kita mentadabbur pun nak. Dia mentadabbur kita kan. Ulama dia kata ada tiga. Macam ni tahu. Termasuk juga ialah kita kena ulang hafazan. Kalau siapa yang hafal Quran tu, dia kena satu wirid dia untuk diulang balik hafazan dia. Yalah. Min untuk bacaan kita guna Quran lain. Yang untuk belajar ni kita kena pakai yang harfiah punya. Yang word by word. Ya, harfiah dia akan lagi membantulah. By words. Nanti boleh tengok macam mana dia translate yang isim makan, isim zaman. Tengok imbuhan yang digunakan kan. Apa kata akar. Tak ada ke satu Quran Ustaz yang menyeluruh, yang ada masuk semua hukum-hukum dalamnya. Mungkin hukum apa tu? Masuklah ni yang wazan-wazan ni diterangkan wazan tepi. Sekarang ni yang baca tafsir.
Tafsir lah. Itu kita Arab memang banyak lah. Kalau Melayu ni biasa tak ada. Sebab orang yang nak benda tu nak terjemah tu susah tu. Kan nak terjemah istilah bahasa kan. Ada memang banyak tafsir-tafsir yang ni, yang macam contoh ada pasal kitab I'rab Quran kan. I'rab Quran dia cerita pasal dia sudut nahunya. Macam tajwid tulis ni mat asli ni mat ni apa ni. Itu memang yang kalau tajwid tu memang keperluan lah untuk orang awam nak baca. Tapi kalau apa ni kan bagus, ni wazan fa'ala bahwa ni fa'al dia itu insyaAllah tim kita akan keluarkan nanti. Tapi dia isu je ialah kalau nak orang penerbit ni, dia akan fikirlah siapa yang akan beli Quran macam ni kan. Dia akan ditebal, akan jadi itu orang yang bisnes ni dia fikir pasal marketing pula lah, nak jual tu kan. Dia jual satu surah. Kalau Quran tajwid memang orang akan belilah. Kalau Quran yang wazan-wazan ni kita je lah kan. Siapa yang nak ni, tak adalah dia jual lah satu surah. Kita perlu kan beli satu surah. Tak apa, kita buat latihan lah. Kita buat surah Fatihah dulu. Kita buat satu juzuk, kita pasarkan. Boleh. Sebab selama ni kita baca kan, nampak banyak projek ni Johar ni. Selama kita jadi Johar lah. Jadi Johar. Kayak Johar. Okey, ada apa lagi? Tak ada sonok, tapi ada Ustaz. Sonok dah kenal sikit-sikit. Sonok lah. Kan? Ni saya guna OneNote ni, nanti saya akan share lah PDF yang ada. Ini Rahim dia dah ni record. Tak PDF tu kat saya boleh print. Yang contoh dari TV ni kan, yang nota-nota ni nanti saya akan share lagi. Tapi nota ni tak ada yang Melayu dia Ustaz. Apa dia? Kulluh Arab Lughatul Arabiyah ni susah kan nak faham ni. Ada ismul badal alladhi qama bal fa'il. Dah memang belajar bahasa Arab pun guna nota Arab. Anil Karim. Lughatul Arabiyah muhimmah. Fi hayati. Fi hayatina. Okey, apa ada apa lagi untuk kita bincangkan malam ni? Sadaqallahu azim. Tak ada apa dah Ustaz. Okey. So nanti saya memandangkan kita dah selesai wazan fa'al. Nanti saya akan bagi, insyaAllah kalau sempat tiap hari saya akan bagi satu kataan dengan terjemahan dia lah, dengan juga wazan. Kita akan buat latihan supaya kita boleh tak hilang lah untuk wazan fa'al tu kan. Ya. InsyaAllah kalau sempat setiap hari kita akan buat satu perkataan lah. Satu perkataan dengan wazan-wazan fa'al sebagai latihan. Nanti boleh kita latih buat ayat supaya kita biasa gunakan kataan. Fa'al. Nanti insyaAllah. Ini isim pula. Kita nak masuk isim pula kan. Jadi sekarang nanti hilang pula wazan. Hilang fa'al. Kat isim hilang fa'al. Ini kisah Johar juga ni. Tak habis-habis belajar kan. Habis isim mengulang fa'al pula. Lepas ni ada lagi tak selain daripada wazan isim fa'al? Tak ada wazan lain lagi kan? Dah, isim fa'al je. Isim dengan fa'al je. Surah haraf tak ada wazan. Tak ada ni. Dia cuma topik bincangan lain adalah nahu pula lah. Untuk baris akhir pula. Makna ni sabun ni kalau yang nak kata terpayah sabun as'ab. Apa dia? Nahu. Tak ada nak kata ni serta tabdil dia. Daripada sabun as'ab. As'ab. Terpayah. Dah susah. Tersusah. Yang paling susah, bukan tersusah, paling susah. As'ab. Kalau senang sahlun ashalun. Apa dia yang penting kita faham je. Kalau nak ingat dia punya
wazan dia tu memang susah sikit lah nak kena hafal kan. Tapi yang penting boleh faham, tengok jadual, tengok CV, kita boleh buat. Yang penting itu ya. Ni nak susun CV ni. Sama jadi sawam. Ya. Jadi wazan dia sama je. Sawam, qawam, fa'al, karram. Jadi wazan yang sama je. Saya kalau tak tahu tadi sama ni jadi sawam, tak apa benda aku nak cakap kan. Tak tahu ni perkataan daripada sama. Okey, wallahu a'lam. Syukran lak ya Ustaz. Okey, afwan. InsyaAllah نلتقي في الأسبوع القادم. يوم الجمعة نلتقي أسبوع قادم InsyaAllah. Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul. Subhan